Hai kawan-kawan, nama saya Mary Cynthia Lois, Nometrik YT221100013. Tajuk video adalah dokumentari alam sekitar. Pada video kali ini saya akan membentang tentang video dokumentari alam sekitar, yaitu hutan. Apakah itu hutan? Hutan merujuk kepada kawasan yang ditumbuhi pokok secara meliar dan bercampur-campur. Hutan berbeza dengan ladang yang pipinya ditanam oleh manusia dan kebiasaannya dipenuhi hanya satu atau dua spesies pokok sahaja. Hutan juga dikelaskan mengikut perubahan ciri-ciri ketinggian dari aras, laut, gabungan flora, habitat, iklim, tanah, dan biotik. Tahukah Anda di bumi ini terdapat jenis hutan yang kita tidak ketahui? Antaranya yaitu hutan paya laut. Hutan paya laut merujuk kepada kawasan hutan yang terdapat di persisiran laut yang berlumpur bercampur pasir laut yang mengalami air pasang dan surut. Spesies utama hutan paya laut ialah pokok bakau. Yang kedua ialah hutan paya gambut, merujuk kepada kawasan hutan tropika dan subtropika yang terdapat di belakang hutan paya laut menghala ke darat, di mana terdapat tanah lembab khusus berisi gambut dan airnya yang kurang masin. Spesies utama yang terdapat di kawasan ini ialah pokok meranti. Yang ketiga ialah hutan Dipterocarpama, adalah hutan yang terdapat di ketinggian 300 meter dari paras laut yang mempunyai bilangan pokok yang padat dan berbagai-bagai jenis. Spesies utama ialah pokok meranti, pokok bakau, dan pokok kapur. Yang keempat ialah hutan Dipterocarp bukit. Ialah kawasan hutan yang terdapat di ketinggian antara 300 hingga 700 meter dari paras laut yang merupakan kelas hutan yang terluas di semenanjung Malaysia. Spesies utama ialah pokok seraya, pokok keruing, dan pokok meranti. Yang kelima ialah hutan Dipterocarp atas. Hutan Dipterocarp atas ialah kawasan hutan yang terdapat pada ketinggian 750 sehingga 1200 meter dari paras laut yang mengandungi terutamanya spesies pokok meranti bukit dan pokok damar minyak. Yang keenam ialah hutan montane. Hutan montane merujuk kepada kawasan hutan yang terdapat pada ketinggian 1200 sehingga 1500 meter dari paras laut yang kebanyakannya spesies bersaiz sederhana seperti pokok mempening, pokok berangan, pokok damar minyak, dan pokok dodo. Jenis hutan yang terakhir pula ialah hutan Ericaceous atau hutan gunung, merujuk kepada kawasan hutan yang terdapat pada ketinggian melebihi 1500 meter dari paras laut yang mengandungi spesies pokok bersaiz kecil, bengkok, dan rendah seperti pokok kelat, pokok periuk kera, dan berbagai jenis belukar, bulu, resam, paku pakis, dan lumut. Apakah kepentingan hutan? Hutan penting sebagai agen penyejuk serta menyederhanakan kawasan yang panas. Dengan pembalakan secara berleluasa tanpa kawalan akan menyebabkan suhu dunia bertambah panas. Seterusnya ialah kepentingan hutan kepada manusia. Dalam meniti arus kemodernan ini, kawasan hutan telah menjadi mangsa kerakusan manusia yang mengejar kekayaan. Hakikatnya hutan merupakan kawasan alam semula jadi dan khazanah yang tidak ternilai harganya. Hutan telah meliputi keluasan muka bumi sebanyak 50%. Hutan memberikan pelbagai kepentingan kepada manusia sejak kelahiran manusia terawal dalam alam semesta. Antaranya ialah hutan membekalkan sumber bahan mentah kepada manusia untuk pembangunan perindustrian dan perumahan. Sebagai contoh, hutan telah membekalkan manusia dengan kayu-kayan seperti kayu jati, cengal, meranti, dan sebagainya. Untuk penghasilan bahan-bahan industri, khususnya perabot, ini secara tidak langsung menyediakan banyak peluang pekerjaan untuk rakyat dalam industri perabot di samping menjaga ekonomi negara.
Hutan ialah kawasan tahan hujan secara semula jadi. Dengan ini, hutan telah menjadi bekalan air hewan-hewan yang berhabitat di sekitar. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di hutan dapat menyalakan berlakunya tanah runtuh karena akar mereka dapat menahan hakisan muka bumi di hutan dengan cengkaman tumbuhan punya akar. Akarnya akan menyerap air yang mengalir seperti air hujan. Hutan telah memberikan manusia perkhidmatan dalam menangani masalah-masalah seperti masalah sumber untuk penerokaan industri baharu dan masalah alam semula jadi. Di samping itu, hutan merupakan habitat bagi flora dan fauna seperti harimau, singa, ular, burung kakatua, pokok kelapa sawit, bunga rafflesia, bunga ros, pokoru, pokok gaharu, dan sebagainya. Hal ini dapat mengelakkan kepupusan spesies serangga flora dan fauna yang berharga. Sekiranya hal ini telah berlaku, generasi yang akan datang tidak berpeluang untuk menikmati keindahan antara benda abiotik dan biotik yang berbentuk secara semula jadi. Mereka cuma dapat merasai melalui peninggalan gambar ataupun catatan yang ditinggal oleh generasi lepas. Adakah ini merupakan gambaran yang kita nanti-nantikan? Tambahan pula, hutan ialah tempat bagi perindustrian ekopelancongan untuk maju. Kerajaan harus mengarak langkah pertama untuk mewartakan hutan simpan dan taman negara sebagai usaha pemelihara hutan. Inisiatif ini akan menarik perhatian rakyat dan pertumbuhan-pertumbuhan bukan kerajaan untuk memberikan kerjasama yang erat untuk memelihara hutan di dalam negara. Hutan merupakan harta benda semua hidupan yang percuma dan manusia dapat menikmati keaslian mereka yang tidak tercemar dan pengakalan yang sempurna. Seterusnya melahirkan rakyat yang mencinta alam sekitar dan mempunyai kesadaran tetangga tanggung jawab diri untuk menyumbang tenaga dalam menyelesaikan masalah alam dan hutan. Sebagai intiha, semua pihak harus memainkan peranan masing-masing dalam pemeliharaan dan pemeliharaan hutan negara dengan semangat bagai aur dengan tebing. Semangat ini harus dicontohi oleh semua pihak dalam mewujudkan keharmonian antara manusia dengan alam semula jadi. Hutan dianggap sebagai sumber yang boleh diperbaharui, tetapi untuk memperbaharuinya mengambil masa yang agak lama. Hutan yang sudah dimusnahkan oleh manusia atas dasar pembangunan sukar untuk pulih seperti sedia kala. Fungsinya sebagai biodiversity telah menjadikan Malaysia sebagai salah satu khazanah dunia yang kaya dalam berbagai kehidupan. Hutan juga mempunyai peranan yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Kawasan tahan air. Punca sebagai kebanyakannya berasal dari kawasan tanah tinggi yang berperanan sebagai kawasan tahan. Kawasan tahan dapat didefinisikan sebagai kawasan bukit bakau yang diliputi hutan. Sebagai contoh, Sungai Perak dan Sungai Pahang berasal dari banjaran Titiwangsa yang merupakan tulang belakang negara kita. Banjaran Titiwangsa menjadi punca sungai karena hutan di situ berfungsi seolah-olah span yang menyerap air. Hutan akan menyimpan air karena hujan diserap ke dalam tanah dan dikeluarkan semula di kawasan bentuk punca sungai, kawasan air terjun dan mata air. Mencegah hakisan tanah. Hutan berfungsi untuk menahan air larian permukaan apabila tanah tidak mampu menampung jumlah air hujan yang turun. Jadi jika hujan turun dengan lebat sekalipun, hutan akan menyerap air dengan baik karena titisan air hujan akan turun dengan perlahan-lahan akibat rintangan daun, ranting, batang pokok, serta humus yang begitu tebal di kawasan tanah hutan. Dengan ini, banjir akan dapat dielakkan, tanah runtuh juga dapat dielakkan. Pelancongan. Masyarakat dunia sekarang melihat banyak gabungan ekologi dan pelancongan menghasilkan gairah pelancongan yang hebat. Konsep ekopelancongan sangat bertempatan dengan negara kita sebenarnya. Dengan hujan tropika yang hebat, termasuklah hutan paya bakau mampu menyerlakan suasana semula jadi kepada pelancongan. Taman negara sebagai contoh yang merupakan salah satu konsep ekopelancongan yang menarik untuk diterokai. Terdapat banyak lagi kepentingan hutan kepada manusia. Hutan sangat penting kepada manusia untuk kehidupan seterusnya. Sebagai penutup, kita harus bersyukur karena Malaysia negara yang indah dan aman. Kita harus menghargai kepelbagaian tumbuhan-tumbuhan semula jadi yang terdapat di negara kita.
Kita mestilah mencintai dan senantiasa menjaga alam sekitar supaya terus terpelihara dan dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Sekian dan terima kasih.